barulah korang fokus untuk cari peluang untuk sell. Takkanlah dekat level resistance ni korang nak push lagi buy kan. So benda tu dia bukan salah, tapi dia kena ada cara yang tepat untuk korang nak buat benda tu. Ada banyak checklist untuk korang nak push buy dekat sini. Nah, kalau kata nak push buy dekat sini, kalau tanya saya boleh, tapi dia masih dikategorikan sebagai high risk entry, dan dalam masa yang sama banyak checklist yang nak kena tengok dekat sini. Bukan dekat time frame H1, H4 saja, bukan, banyak lagi. Okay, so bila market dah sampai ke level support kita ni, market dah sampai dekat level support daily, kita tukarlah kepada H1. Okay, yang ni level buy ni saya pun dah bagi dah dalam saya punya channel. Okay, saya pun dah bagi dah ke dalam saya punya channel. So bila kita tengok dekat time frame H1 ni, market telah buat satu reaction tau. Dia dah buat satu reaction, which is apa yang dia buat bila dia sampai ke dalam zone breakout buy daily kita tadi tu. Apa yang dia buat, dia telah melakukan satu esok buat penurunan ke Isnin ni. Santai dulu untuk mapping minggu besok. Mapping minggu depan saya akan buat besok. Malam ni saya nak buat recap dengan korang apa yang korang boleh belajar malam ni. So kelas malam ni korang belajar lah. Korang jangan fokus nak cari setup pula untuk minggu depan kan. Jangan. Santai dulu. So bila kita tengok dekat level support daily tadi tu, apa yang dia buat guys dekat bawah ni, korang cuba komen guys. 212 orang mata memandang. Apa yang korang nampak bila market pullback dekat level kita tadi ni? Dia buat apa? Double bottom. Yana. Apa yang dia buat ni? Dia buat breakout buy. Dia buat breakout buy. Okey, dia buat breakout buy. Okey, dia boleh buy. Confirmation breakout buy. Dia buat base. Dia buat retracement sementara. Dia buat breakout buy. Dia buat confirmation breakout buy. Breakout boboy. Dah macam. So, apa yang dia buat? Dia telah melakukan satu breakout buy tau. So, dalam trading ni macam saya cakap, kita kena tunggu dulu confirmation. So confirmation kita ni macam mana? Confirmation kita ni terpulang dengan trader. Ada yang trader menggunakan SNR. So tunggulah confirmation SNR. Confirmation SNR. Okey, saya masuk dulu confirmation SNR. Saya masuk dulu education confirmation. Okey, saya masuk dulu education dekat korang, topik confirmation. Payung dulu 50k like macam mana 50k like pun tak sampai lagi guys. Yang sebelum tu tak dikira breakout ke se? Sebelum tu dia tak sampai lagi ke dalam level support. Let's go 50k like guys. On the way. Faham? So confirmation, kita masuk topik confirmation. Okay, kita masuk topik confirmation. So confirmation ni dia subjektif tau. Timing and limit jika multiple time frame range bagaimana? Apa benda tu? Ya Tuhan, trading ni dah complicated dah susah dah high risk dah. Jangan cari benda yang lagi high risk. Jangan complicated kan benda yang dah complicated. Timing, limit, time frame, range, apa benda tu? So confirmation ni kalau tanya saya, benda ni dia subjektif lah. Sebab trader engulfing, okay, trader engulfing, apa yang diorang akan pakai dalam diorang punya confirmation, diorang akan pakai engulf to engulf, EG to EG, ataupun EG to FEF. Engulfing to engulfing fail lah. Ni confirmation trader engulfing. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab saya pun dulu pernah pakai engulfing. So inilah komen saya berkenaan engulfing. Okay, so trader yang menggunakan engulfing, diorang kena tunggu confirmation engulfing. Tapi trader yang menggunakan SNR, apa yang diorang nak kena tunggu? Apa yang kita nak kena tunggu sebelum kita nak melakukan sebarang entry ni, sebelum nak memvalidkan zone kita tadi ni untuk nak boleh masuk ataupun tidak? Okay, kita pakai reversal chart pattern. Reversal chart pattern. Lepas tu kita pakai continuation chart pattern. Ni yang kedua. Yang ketiga, apa yang kita pakai? Kita pakai trendline breakout. Kita pakai trendline. Tak kisahlah trendline ni ada dua pula, divergent trendline dengan trendline breakout. So tak kisahlah macam mana sekalipun. Dan yang ketiga ni adalah breakout. Inilah confirmation yang saya pakai dalam saya punya trading. So kalau kata korang nak tunggu ataupun nak follow mapping yang saya bagi dalam channel, boleh, dipersilakan. Tapi make sure korang belajar lah. Janganlah korang masuk dalam channel saya ni korang
korang tak ada satu improvement. Saya tak nak benda tu. Saya nak yang mana masuk dalam saya punya channel tadi, korang ada satu improvement dalam trading korang. At least korang dah faham dah direction. At least korang dah tahu dah macam mana korang nak entry, nak exit ke macam mana ke. Benda tu dia makan masa lah untuk korang belajar. Okay, so confirmation kita, saya ajar dulu confirmation saya ni yang paling basic lah. Yang paling basic, saya masuk topik yang paling basic. Okay, breakout. Saya pakai breakout sebagai saya punya confirmation. Trendline ada berapa jenis? Adalah beberapa jenis. Saya tak boleh nak share benda tu dalam TikTok ni. Reversal chart pattern. Tunggu break support on left cursor. Tunggu dekat CMP. Okay, so confirmation. Confirmation kita ni untuk buy dan sell. Okay, untuk kita masuk buy dan sell. Buy dengan sell. So benda ni just terbalikkan je lah. Okay, so buy, untuk kita nak tunggu confirmation, untuk kita nak masuk entry buy. Apa yang kita nak kena tunggu? Kita nak kena tunggu market melakukan satu breakout buy dulu. Tunggu dia melakukan satu breakout buy. Ali Firdaus, keluar, jangan masuk. Hey, dia masuk lagi. So, apa yang korang kena tunggu adalah korang kena tunggu dia melakukan satu breakout buy. Tunggulah dia melakukan satu breakout resistance. Tunggu dia form dulu satu resistance. Lepas tu dia form satu support. Tunggulah dia ni melakukan satu breakout. Candle closing satu breakout. Dia closing breakout buy macam ni. So barulah valid untuk korang masuk buy. So dekat mana korang nak melakukan entry point, dekat mana korang nak jadikan entry point korang ni, korang jadikanlah entry point korang ni dekat level yang pertama dan level yang kedua. Okay, dua level ni lah yang kita akan melakukan entry, kita punya pending order. So ada yang tanya macam mana saya nak melakukan pending order. Sebab trading style saya banyak melakukan pending order punya trade. So apa yang saya buat, saya tunggu dulu dia melakukan breakout. Dah ada breakout, saya pending order dekat level pertama dan level yang kedua. Saya tak akan layer lah. Basically saya jarang layer dekat tengah-tengah macam ni. Jaranglah saya buat keputusan untuk saya layer. Tapi kalau kata korang nak layer, make sure layer dalam zone. Sebab ni zone entry korang. Tapi kalau kata nak nampak lebih kemas, just pending order dekat level yang pertama dengan level yang kedua. Time frame mana guna breakout, dia bergantung dengan setup. Kalau kata kita pakai dekat resistance weekly, takkan kita nak pakai breakout ni dekat M1, betul tak? Contoh kita nak masuk buy dekat level support weekly. Ada satu level support weekly, market dah pull back, lepas tu kita nak tunggu breakout ni dekat M1. So kalau tanya saya, benda tu dia tak sihat. Sebab apa? Banyak kali kita akan hit SL, setup kita invalid apa semua kan. So kejap lagi saya masuk buat time frame. Kita kenalah pending order dekat level yang pertama ataupun level yang kedua untuk kita masuk buy. Okay, so ni untuk masuk entry buy. Untuk sell pula, korang just terbalikkan saja structure ni. SL macam mana? Tunggu close ke pasang SL? Bergantung dengan trader. Dia bergantung dengan trader dan bergantung dengan kesesuaian trader. So kalau macam saya fleksibel. Akan ada setup yang saya letak SL bawah structure, dan akan ada setup yang saya monitor market melakukan closing candle bearish balik. So kalau kata market closing bearish balik di time frame yang sama, sebagai contoh kita nak pakai confirmation kita ni based on time frame H1. Okay, kita nak pakai dekat time frame H1. Make sure H1 juga close breakout macam ni, dia close candle bearish macam ni. So bila kata market dah close bearish macam ni, barulah fail setup kita. Barulah fail setup kita tadi. So kalau kata market tak buat lagi structure ni, kita masih boleh melakukan holding position untuk entry kita. Kalau kata dia nak sideway naik turun kan, tu saya tak kisahlah. Sebab as long dia tak buat lagi breakout bawah daripada structure support saya ni, saya masih hold lagi position saya. Tapi benda tu ada kebaikan dia dan dia ada keburukan dia. Kalau kata kita nak cut loss ni, dia ada kebaikan dia. Kebaikan dia macam mana? Kadang-kadang market spike, tahu tak? Keadaan macam ni kita tak boleh nak halang market. Kita pun tak tahu market nak melakukan spike ke, dia nak spike bawah dulu ke kan, lepas tu baru dia nak pacak kan. Benda-benda keadaan macam ni kita tak boleh nak control dalam trading. Apa yang kita boleh control adalah lot size kita, kita punya tindakan kita nak masuk buy ke nak monitor. Tindakan tu kita boleh adjust. Tapi kalau kata dia kesan market dekat kita ni, dia nak spike ke dia nak buat apa, benda tu kita tak boleh nak overcome lah benda tu. Kita tak nak buat apa-apa dengan keadaan macam tu. So apa yang kita boleh buat, kalau kata market melakukan spike, mana yang trader yang melakukan SL, yang letak SL,
Salah letak SL, spike yang SL rapat sangat, market akan hit SL dulu. So kalau tanya saya, keburukan kalau letak SL ni, salah letak SL, market hit SL dulu baru dia jalan. So kebaikan untuk korang cut loss ni, kebaikan dia kalau kata market dia spike, korang masih monitor masa tu. Tapi keburukan korang melakukan cut loss ni, keburukan dia korang tak tahu. Andai kata market sebatang dia turun macam ni. So kat sini berkemungkinan kalau tak jaga account automatik akan MC lah. Saya bagi tahu kat korang siap-siap. SL adalah tempat untuk entry buy dengan sell. Lain macam. So korang faham tak? The best nak letak SL berapa pip dari line bawah saya. Dia lebih daripada 30 pip daripada shadow, okey dah. Ni ada shadow kan? Shadow paling bawah kan. Letaklah bawah 20 pip ke 20 pip ataupun 25 pip pun dah okey dah. Kalau tanya saya, okey dah benda ni, okey. So ni confirmation lah yang kita boleh pakai dalam trading. So confirmation untuk masuk setup buy, tunggulah market melakukan breakout buy. Yang ni paling basic. So untuk masuk sell pula, untuk melakukan entry sell, just terbalikkan saja structure macam tadi tu. Itu untuk structure buy. Structure sell pula, apa yang korang kena tunggulah market ni melakukan satu breakout sell. So kalau kata dia dah buat satu structure breakout sell macam ni, level mana yang korang boleh melakukan pending order adalah level yang pertama dengan level yang kedua tadi. So dua level ni lah yang kita boleh letak PO untuk kita nak entry sell. Tapi kalau kata korang nak instant entry pun boleh dipersilakan. Okay? So dekat sinilah confirmation yang kita pakai dalam trading. So kita tengok balik dekat level monitor daily kita tadi tu. Market buat apa? Kalau belum hit SL tapi structure dah break, cut loss ya cikgu. Betul. Tunggu saja dia. Kita boleh cut loss terus. And tunggu next structure sebelum kita nak masuk entry. So bila kita tengok kat sini, dekat sini, confirmation yang saya masuk. Yang ni setup buy ni saya ada masuk tau. And setup buy ni pun saya dah release dah. Saya dengan team saya dah release dah dalam channel. So bila kita tengok balik, korang boleh tengok dekat IG saya and tengok bahagian gold ni. Tengok XAU USDV. So dekat sini minggu ni saya ada masuk buy dulu. Saya banyak fokus buy lah minggu ni. So kalau kita tengok balik kejap. Minggu ni okay, ni first time buy. Okay, ni first time buy and dah hit dalam TP 100 pip. And setup ni lah yang kita orang release dalam channel. So untuk intraday okay lah kalau tanya saya kan. So ni untuk gold. Yang ni dia punya after dia. Yang ni setup yang saya masih hold. Okay, yang ni pula masa FOMC. FOMC dalam pukul 2 pagi, dia spike dulu collect pending order saya. And ni lah entry yang saya masuk minggu ni. Dia dah hit kepada TP dah. So bila kita tengok level mana yang saya melakukan pending order tu adalah di level breakout buy di time frame H1. So bila kita tengok apa yang kita boleh buat pula seterusnya, kita kira lah kita punya risk kita. So kita letaklah kita punya risk kita berapa pip. Okay, target TP kita, target lah dekat level resistance tadi. Macam saya cakap, price daripada level support, dia akan sampai kepada level resistance. Tu basic knowledge lah dalam trading. So bila kita tengok, bila kita dah ada satu confirmation, okay, bila kita semua dah ada satu confirmation dalam trading, apa yang saya nak tanya korang, apa benda yang korang nak buat pula lepas tu? Berbelit pula lidah saya kan. Apa benda yang korang nak kena buat? Thank you Ding Shadow bagi gift. Apa benda korang nak buat ni sebelum korang lepas korang dah nampak dah ada confirmation ni? Korang nak buat apa guys? 260 orang. Entry salah. Cari TP salah. Tu bukan benda yang pertama. Benda yang pertama, Syafri Muhammad. Betul Syafri Muhammad cakap kira risk dahulu. So apa yang kita nak buat lepas kita dah ada confirmation, kita jangan kira TP dulu tau. Bila kata kita kira TP dulu, dia akan jadi tamak nanti. Dia tak jadi sihat dah. Sebab apa? Mulalah berangan-rangan kan. Okay, aku masuk buy dekat sini, TP aku dalam 270 pip.
Ni kalau aku masuk lot 0.1 aku dapat $270. Ini kalau aku masuk lot 1 aku dapat $2,700. Tapi dia tak tahu berapa banyak yang kita nak kena reserve untuk market bernafas, untuk kita nak reserve market floating, untuk kita punya backup plan. Kita tak kira dah benda tu. Yang kita nampak bila kita tengok dekat level sini, level TP, suara macam Jackie Chan tu. Lain macam. Bila kita tengok dekat level TP ni, dia dah jadi main, dia dah jadi ikut nafsu dah. Dia tak ikut SOP yang betul untuk kita follow. So benda ni bahaya lah kalau tanya saya. Daily ni kita ikut London session ataupun US session cikgu, tak kisah. Tak kisah. Sebab apa? Sebab masa buy dekat sini, okay, saya tak pakai tau trading session. Trading session saya tak pakai. Macam market naik kat sini, dia naik dekat sini sebelum dia nak buat confirmation ni kan, sebelum market form satu confirmation ni kan. Yang ni, yang dia naik ni dalam 80 pip ni, dia naik pagi, 3 pagi masa ni dia naik. So kalau tanya saya kan, trading session tu saya tak pakai pun dalam trading saya. As long market dah bagi apa yang saya nak kena tunggu, saya masuk je lah kan. Dia dah buat dah confirmation, saya masuk terus. So benda yang pertama, bila kita dah ada confirmation, kira dulu risk korang. Letak dulu SL berapa pip. Okay, kira dulu korang punya SL. So sebagai contoh, kiralah dulu kan. Tak kisah, benda ni set saja. So kiralah dulu. Okay, SL aku ni aku nak letak 40 pip bawah daripada aku punya support level. Letaklah 40 pip. So kalau tanya saya, 40 pip tu benda yang normal, benda yang standard, benda yang simple. Tak adalah besar sangat 40 pip. Sebab apa? Sebab kita punya TP kita ni 270 pip. 1:6, 1:7, hampir 1:7. So benda tu sangat sihat. So apa yang korang kena buat, kira dulu SL korang berapa pip, and baru kira pula korang punya TP. Barulah korang cari korang punya TP level. So apa yang korang boleh buat seterusnya adalah letaklah level ni, cari benda ni tau. Cari benda ni dekat TV. Cari benda ni, okay, tekan button pen ni, korang tekan button pen ni. Okay, tekan button pen ni, scroll paling bawah dia ada long position dan dia ada short position. Long position dengan short position. Kalau kata korang nak masuk buy, tekan button long position. Dia akan kira korang punya risk reward ratio. Kalau kata korang nak masuk sell, tekan short position. Dia akan kira korang punya risk reward ratio untuk masuk setup sell. So tekan button panik, tak adalah. Dekat phone tak ada color merah hijau tu, TP NSL tu. Cuba buka dekat PC ataupun laptop. Benda ni ada lah. Tapi dekat handphone pun ada lah, tak silap saya. So kita dah kira dah kita punya SL berapa pip, apa semua kita dah kira dah. So seterusnya apa yang kita boleh buat, tadi macam kita dah kira tau. Okay, kita dah tahu dah kita punya SL kita nak reserve 40 pip. Kita dah kira dulu kita punya SL kita 40 pip. Betul tak? Kita punya TP pula 270 pip something. So dekat sini, apa yang korang kena buat? Okay, kita dah tengok tau. Untuk setup macam ni, korang dah dapat ratio 1:10 dah. Korang dah dapat ratio 1:10. Korang riskkan $100, korang dapat $1,000 untuk setup yang macam ni. So apa yang korang kena buat seterusnya? Kat phone ada, betul, kat phone ada. So apa yang korang kena buat seterusnya? Okay, benda yang pertama, bila korang dah ada confirmation, kira dulu korang punya risk. Setup ni dah bagi dalam 280 pip. 280 pip. Betul lah. SL kalau kita pakai yang paling bawah ni, dapatlah dalam 30 pip saja SL. Okay, so Trading View ke apa nama dia? Betul, TV. So apa yang korang boleh buat pula? Saya nak tanya kat korang, 280 orang ni, korang punya lot size berapa dolar guys? Korang punya lot size pula dah. Korang punya trading account berapa dolar guys? Cuba korang komen. Korang punya trading account ni besar mana? Saya nak tahu. Baru kita boleh kira risk reward ratio. 100 dolar. Banyak yang trade 100. 100, 500, 100 USD, 200 USD, 1000 USD. 3,000, 2,500, 1,000, 100, 50. 30 aci tak? Aci. Boleh saja. 5K, 100. Okey. 20 USD je. Ui, susah tu. 2K USD, 80 USD, 100 USD, 1,500 USD. Okey, korang komen dulu korang punya trading account berapa. Saya nak tengok dulu tau. Saya nak tengok. Barulah kita boleh kira risk kita tadi. Demo saya. Lain macam. Kejap.
Okay, so 100 dolar, 200 dolar. Okay, so basically banyak lah yang komen korang punya korang punya trading account 100 dolar. Okay, banyak yang komen trading account korang ni 100 dolar, average 100 USD se. Okay, so untuk account 100 dolar tadi tu, apa yang korang kena buat pula untuk jadi trader yang bijak, okay? Untuk menjadi trader yang bijak dan trader yang berfikiran untuk long term punya game. Sebab kita nak masuk game market ni, kita nak masuk game dalam trading ni, kita nak masuk dalam masa yang panjang tau. Kita bukan masuk dalam dunia trading ni untuk 1 bulan aku nak hit, aku nak run. Aku nak masuk setup orang cakap jackpot. Ni bukan macam tu tau. So benda ni dia long term. So untuk long term punya journey, sebelum korang nak entry, korang kira dulu berapa peratus yang korang nak resikokan. Benda ni penting tau. Sebab apa? Sebab kita kena tahu dulu resiko kita berapa yang kita sanggup rugi. Kita dah ada zone dah untuk kita entry. Ni tak kisahlah kan zone kita macam mana sekalipun kan. Kita dah ada zone untuk kita entry, kita dah ada zone untuk kita TP. Seterusnya apa yang kita boleh buat, kira risk dulu. Kira risk dulu. So bila kata market dah pullback dalam zone buy kita, market dah pullback. So apa yang korang boleh buat, korang boleh entry menggunakan risk yang korang kira ni. Kelebihan dia apa pula? Kelebihan kalau kata korang kira risk ni, kelebihan dia bila market pullback nanti ni, dia floating sikit, dia naik turun dalam ni, korang tak gelabah tau. Korang tak gelabah tau. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab korang dah tahu dah, okay, setup ni kalau tak jadi, aku resikokan 20 dolar je. Aku resikokan RM90 je. Aku boleh lah, kalau kata setup ni fail, aku baru loss RM90. Barulah RM90 tak adalah besar sangat, betul tak? So kalau kata korang tak kira risk, korang dah ada zone, korang tak kira risk, benda ni korang tak kira risk. So apa kesan dia pula? Kesan dia apa yang akan terjadi? Tak kira risk, kat sini mulalah, aku masuklah dulu 0.01. Lepas tu dia turun lagi, aku masuk lagi lah 0.01. Dia turun lagi, aku masuk lagi 0.02. Dia turun lagi, aku masuk 0.04. Dia turun lagi bawah ni, korang masuk 0.06. So dekat sini korang tekan lagi. So kat sini sampai satu masa korang dah buat satu keputusan yang gelabah tau. Korang jadi gelabah nanti. Gelabah sebab apa? Sebab dia dah floating lagi lah. Apa yang patut aku buat Lepas tu turun lagi, masuk lagi 0.12. End up daripada akaun 100 dolar tu, apa yang akan terjadi? Akaun tu fail terus. Setup tu, akaun tu MC terus. Sebab apa? Sebab market spike. Padahal baru 30 pip. Padahal baru floating 30 pip. Tapi disebabkan korang tak buat satu kira risk ni, korang tak kira risk korang ni, korang dah buat keputusan yang kurang bijak dekat CMP ni. Sebab benda ni saya buat dulu tau. Benda ni banyak juga student saya buat benda macam ni. So apa yang akan terjadi? Akaun korang meninggal terus. So bila akaun meninggal, apa yang akan terjadi? Emosi out. Lepas tu mulalah hilang tune. Padahal setup yang loss ni, kalau tanya saya, trading ni tak boleh lari daripada loss. Trading ni adalah profit dengan loss punya game. Tak boleh lari daripada game loss tu. Tak boleh lari. Jadi bila loss ni, padahal baru loss sekali. Profit minggu tu 7 kali. 7 kali profit. Loss sekali. Loss sekali. Lepas tu loss ni bagi MC account tu, daripada loss kali ni cakap hilang tune. Susah macam tu kan. So kalau keadaan macam ni, apa yang korang kena buat? Korang kena ada satu trading plan. Korang kena buat dulu trading plan korang. Korang kena buat satu proper plan. Okay, setup ni, okay, masalah loss tu kosong terus dalam account. Faham? Itulah yang jadi masalah. So korang kena ada trading plan. Kena ada trading plan. So apa yang korang kena buat? Plan the trade. Trade the plan. Follow benda ni. Korang kena follow benda ni. Ayo bang, ajarin trading plan 100 USD. Korang kena buat benda ni. Tolonglah buat benda ni. Saya minta korang follow lah benda ni. Korang benda yang pertama dah ada confirmation dan sebagainya. Korang kena plan the trade.
korang kena plan the trade, korang kena plan. Okey, setup ni berapa pips yang aku boleh floating, SL aku berapa pip, TP aku berapa pip. Dah kira dah benda-benda macam tu. So apa yang korang buat, korang kena trade the plan. Faham tak? Cowok malam minggu lihat live TikTok pasti jomblo kayak saya. Hai, dia macam. Faham tak? So korang kena trade the plan. Korang dah ada trading plan, tapi kalau korang tak follow trading plan tu tak gunalah kalau tanya saya kan. So apa yang korang kena buat pula, so setup macam tadi ni. Setup tadi ni kita punya SL 40 pip, betul tak? Daripada support tadi ni, kejap, mana dia? Okey, daripada support ni kita punya SL adalah dalam 30 pips lah. 30 pips kita punya SL. So, SL korang 30 pips. Saya nak tanya kat korang. Korang trade account $100 kan? Korang trade banyak lah, trade account $100. $100 tak boleh jaga MM tau. Okey, kalau tanya saya, $100 tak boleh jaga MM. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab kalau betul-betul korang nak jaga MM, 0.01, 0.01 3 layer. Faham? Okey, so $100 ni, $100 ni tak boleh jaga MM tau. Tak boleh jaga MM. Jaga MM kalau account standard. Kalau account standard, account $100 memang tak boleh jaga MM. Sebab apa? Sebab kalau kata korang nak jaga MM, apa yang korang kena buat? Okey, sebab apa saya cakap account $100 ni tak boleh jaga MM? Sebab apa? Sebab risk untuk jaga MM ni, risk per setup. Okey, risk per setup adalah 0.5% sehingga 1% saja. Kalau kata korang nak jaga MM dengan betul dan dengan sihat. Jaga MM dengan betul dan dengan sihat, risk untuk korang masuk untuk satu setup tu 0.5% sehingga 1% saja. Korang tak boleh nak risikokan 10%. Korang tak boleh nak risikokan 10% untuk satu setup. Tak boleh. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab benda tu tak sihat lah untuk long term. So, untuk akaun $100 tadi tu, untuk akaun $100, kalau kata kita ambil lah 1%. 1% daripada $100, 1 USD. So, berapa lot size korang nak buka? Akaun $100 ni. Untuk SL korang $1. So, benda tu tak boleh untuk korang jaga MM. Faham tak? Ni saya punya point of view lah. Untuk jaga MM. Faham tak? Sebab benda ni untuk long term. Memang untuk long term. Memang untuk long term. So, korang boleh tanya benda ni, risk per setup, MM ni, betul-betul MM, korang boleh tanya dekat prop firm trader. Korang boleh tanya benda ni dekat prop firm trader. So, benda tu penting lah. Money management ni kalau tanya saya, benda yang paling penting. So, untuk akaun $100 tu, jawapan saya memang tak boleh nak jaga MM. So, risk yang korang sanggup ambil, saya nak tanya kat korang, 320 orang mata memandang, risk yang korang sanggup ambil untuk setup ni, berapa dolar? Which is korang deposit $100 tu, berapa dolar yang korang sanggup loss? Berapa dolar yang korang sanggup loss? Buka account sen lah bang. Betul. Kalau account sen boleh lah, tak ada masalah. 50, 30, 50, 50, 20, 10, 30 USD lah, $10, 50. Okey, banyak yang komen $50. Banyak yang komen korang sanggup resikokan $50, which is dalam RM250 something lah, betul tak? Korang sanggup resikokan korang punya account ni RM250, betul tak? Setengah account tu lah, betul tak? So, apa yang korang boleh buat pula, yang ni perkongsian tambahan kat saya yang saya nak share dengan korang. So, korang dah tahu dah, SL korang dah masuk setup buy ni, SL korang ni dalam 30 pip. 30 pip korang pending order dekat level support tu, minimum account berapa sih untuk jaga MM? $500. Okay, so korang punya SL 30 pip, korang nak risikokan tadi tu $50. Berapa lot size? So korang dah tahu dah. Okay, korang dah tahu dah. Benda yang pertama bila kita nak entry ni, checklist kita tunggu confirmation. Okay, tunggu confirmation. Korang dah tunggu dah confirmation. Dah confirmation dah settle dah. Dah direction dah tahu dah. Confirm semua dah settle dah. Confirmation dah settle. Okay, confirmation done. So next step apa yang korang kena buat? Step yang kedua, kira risk dulu. Kira risk korang dah tahu dah. SL korang 30 pip. So risk korang pun dah tahu dah. Kira TP pula. Kira lah korang punya TP.
Kira reward pula, risk reward ratio. Korang dah tahu dah, reward korang 270 pip tadi. 270 pip tadi, betul tak? Korang dah tahu dah, 3 benda ni dah settle dah. So, benda yang keempat, apa yang korang nak kena buat? Korang cuba komen guys. Benda yang keempat, apa yang korang nak kena buat? Saya nak tanya kat korang, 300 orang mata memandang. Apa yang korang nak buat pula seterusnya? Confirmation dah settle dah. Risk korang dah settle dah. Reward korang dah settle dah. Lot size, kira lot size. So apa yang korang boleh buat pula seterusnya, berani picit. Bukan, sebelum nak berani picit tu kena tahu apa yang korang nak picit. So apa yang korang kena buat, yang terakhir adalah kira lot size. Kira lot size. So benda ni saya bagi tahu tau, berdoa. Berdoa tu benda yang keempat. Berdoa benda yang keempat dan benda yang pertama. Berdoa benda yang pertama dan benda yang terakhir sebelum kita nak buat trading ni. Hentak 10 layer. So apa yang korang kena buat, benda ni saya ajar kat korang. Benda ni saya akan ajar kat student saya tau, tapi saya buka perkongsian ni dekat TikTok. So apa yang korang kena buat untuk dapatkan maksimum, untuk korang dapatkan maksimum profit. Okay, untuk korang dapatkan maksimum profit, korang nak trade, korang nak dapat maksimum profit. So apa yang korang kena buat, tadi saya dah suruh tau korang download FX calculator. Saya dah suruh dah korang download FX calculator. Okay, saya dah suruh dah korang download FX calculator. So korang pergilah tekan dekat FX calculator, tekanlah dekat bahagian, okay, tekanlah dekat bahagian. So dia akan keluar benda ni tau. Dia akan keluar benda ni. So korang tekanlah dekat position size. Tekanlah dekat position size. So dekat sini dia ada bahagian-bahagian dia. So kita tengoklah bahagian dia, apa yang ada dekat FX calculator ni. So dekat FX calculator ni, dia ada account currency. So korang carilah currency yang korang pakai. Kalau korang pakai AED ke, lepas tu AUD ke, apa dia, CAD ke, tak kisah, CHF ke, jenis account yang korang pakai, MYR ke, tak kisah. So korang tekanlah. So kalau macam saya pakai USD. So financial instrument yang kita pakai tadi tu adalah gold, XAU USD. Kita punya financial instrument, betul tak? Kita carilah financial instrument kita adalah gold. Tekanlah button gold ni. So dia akan keluar benda ni pula. So account size korang tadi tu $100. Betul tak? Account size korang $100. So risk korang tadi tu $50. $50. Nampak tak? Okay. So dekat sini korang punya account size $100. Risk korang $50. Dolar tau tepi ni. So dekat sini stop loss korang berapa pula? Stop loss korang 30 pip. Macam tadi kita dah kira dah. Korang punya stop loss 30 pip. So dekat sini dia akan keluar tau. Nampak tak? Korang punya risk ratio. Risk ratio ni maksud dia apa? Risk ratio ni maksud dia risk yang korang gunakan untuk satu setup. Korang deposit $100. Korang risk kan $50. $50 tu adalah 50% daripada $100. So dekat sini dia akan keluar position size. Dia akan keluar position size. Bang, jangan gerak-gerak sangat, pening. Lain macam, kasih. So dekat sini dia akan keluar position size. Position size ni nampak tak? So dekat sini korang tengoklah standard lot. Standard lot ni silap tau. Benda ni dekat bahagian instrumen gold saja dia lain sikit. So dekat sini apa yang korang boleh buat? Okay, ni lain sikit. Gold dia lain sikit. Gold kiri-kiri dia lain sikit. So dekat sini standard lot dia cakap 1.67. So lot yang korang boleh pakai adalah 0.16 lot size. Ni lot yang korang boleh pakai untuk setup 30 pip tadi tu. Korang faham tak? Kejap. Okay, so korang cubalah kira. Copy trade ke? Bukan. Yang ni kira-kira untuk lot size. So korang cubalah kira 0.167 tu untuk berapa layer? Tu untuk layer lah dalam zone tadi tu. Ataupun korang nak pending order 0.167 tadi tu. So apa yang korang boleh buat, kiralah 0.167 SL korang tadi tu 30 pip. Okay, 30 pip. So market HSL korang baru loss $50. So berapa lot ni? 0.16 lot size yang korang boleh buka untuk setup gold tadi. Nampak cikgu kacak? Saya memang kacak. Alhamdulillah. Thank you. So dekat sini korang dapat masuk tadi tu, korang dapat masuk lot 0.167 untuk entry buy tadi tu.
Akaun korang, okey, 0.01 kali dengan 16 lot. So tadi tu kita kira daripada sini tau. Saya kira tadi daripada level support. So kalau kata korang nak layer, market sampai dekat level support ni, layer lah. Tapi maksimum lot yang korang boleh pakai 0.167. Faham tak? So dekat sini SL korang 30 pip. So selagi mana market tak hit SL, selagi itulah korang boleh hold setup ni. So apa yang korang nampak tak? Okey, kejap. Dengan risk korang $50, korang dapat pakai lot 0.167. Lot ni kalau saya nak tanya kat korang pernah buka tak lot macam ni? 0.16. Pernah tak korang buka 0.16 daripada akaun $100? Akaun $100, akaun $50. Pernah tak buat kerja macam tu? Deposit $50, trade lot 0.16. Tak pernah. Sebab benda ni pernah. Tu mesti kaki FM tu. FM FX. So kalau kata yang pernah tu memang jiwa fighter lah. Sebab apa? Sebab kebanyakan lah, kebanyakan daripada deposit $50, kebanyakan trader dah diterapkan $50 ni masuk lot 0.01, ataupun masuk 0.02, ataupun 0.05. Benda ni dia tak dapat maksimum tau. Kita tak dapat maksimum benda ni. So untuk satu setup kita boleh pakai lot 0.16. Why not untuk kita pakai setup tu lot 0.16? Benda ni, lot size ni dia akan pengaruhi profit dan loss kita. So kalau kita boleh profit lagi banyak, why not untuk kita pakai lot size yang besar. Saya depo 50, saya entry 0.01 je, tapi 20 layer, faham? So 0.2. So benda tu fighter lah. Fighter kan. So kalau tanya saya, cuba maksimumkan balik opportunity yang kita dapat masuk, peluang yang kita dapat masuk. Kalau kita dapat masuk lot 0.16, why not kita nak masuk? Kenapa kita nak masuk 0.01? Kenapa kita nak masuk 0.01? Kita dah kira dah tadi risk kita. Bila kata market hit SL, dia hit SL 30 pip, dia hit dah SL 30 pip. Andai kata market hit SL 30 pip tadi tu, korang dah tahu dah. Okey, aku tadi benda yang pertama bila aku nak entry, aku bagi tahu, aku kira risk. So korang dah tahu dah outcome dia apa. Outcome dia market HSL 30 pip. Korang dah sanggup rugi dah. Faham tak? Korang dah sanggup rugi dah $50. So benda ni korang dapat maksimumkan korang punya profit tadi. So setup tadi ni, setup simple macam ni, account 50 boleh buka lot 0.167. Kita tengok berapa pips dia pergi kepada GP. Dia running sebanyak 280 pip. Okey, dia running sebanyak 280 pip. 0.167 kalilah dengan 280 pip, dengan setup, dengan akaun $50 tadi tu, korang boleh dapat satu setup $470. Korang nampak tak? Orang cakap kesan menjaga korang punya risk. Korang tahu resiko korang tahu. Steady cikgu, Ijam, Sifu. Korang faham tak? So benda ni korang kena belajar. Benda ni orang cakap korang resikokan $150. Korang dah tahu dah resiko korang $50. So benda tu why not untuk korang pakai risk tu betul-betul. Penerangan mantap. So benda ni saya kira dekat korang detail tau. Step by step. Sebab benda ni dia akan pengaruhi korang punya profit. Dia akan pengaruhi korang punya lot size. Ada trader cakap pakai 0.01 bila nak kaya. Betul. Kalau korang pakai lot 0.01 bila nak kaya. Betul. Sebab benda tu betul. Sebab kalau kita deposit $100, memang kita tak nak jaga MM. Kita kena letak dekat kita punya fikiran, kita tak boleh jaga MM. Sebab nak jaga MM dengan betul dalam trading ni, risk yang kita boleh pakai hanyalah 0.5% hingga 1%. Kalau kita nak pakai benda tu, kita nak apply benda tu dalam trading, kita kena ada capital yang besar.
So benda tu boleh tak kita nak apply? Boleh, tak salah. Sebab apa? Sebab ada prop firm. Dalam trading ni ada prop firm. So guys, dalam ni ada dalam 320 orang mata memandang. So mana yang belum follow saya dekat TikTok, korang boleh tekan button follow dulu. And mana yang belum follow saya dekat IG, korang boleh tekan ikon IG ni. Tekan ikon IG ni, dia akan bawa korang dekat IG tau. So kenapa saya cakap kita boleh trade dekat prop firm tau? Jom kita tengok student saya yang trade dekat prop firm. Okay, so ada student saya yang trade dekat prop firm. Banyak yang dah pass dekat prop firm. Saya tunjuk kat korang contoh. Macam tadi saya nak kira dekat korang penggunaan lot size. Yang maksimum saya kira, saya tunjuk contoh kat korang macam mana korang nak apply. So student saya pula, macam mana dorang jaga capital, masuk capital yang besar. Ni satu trader saya, satu student saya 12 Januari, nampak tak? 12 Januari 2022. Ni last year tau. Student saya ni hilang tune. So student saya ni dah hilang tune, saya pun dah buat refreshment dengan dia dah. Dia buat one to one punya refreshment kan. So lepas tu dia cakap kat saya dia nak masuk prop firm. Dia nak beli account 100k USD. So saya pun dah buat saya punya refreshment dengan dia. Dah settle dah, send link Zoom dekat dia masa tu. So daripada awal Januari dia hilang tune, 23 April dia dah settle dah phase 1 untuk prop firm account 100k. Lepas tu 5 Mei lepas refreshment sekali dengan 23 April dia dah settle dah phase 1 untuk prop firm account 100k. Lepas tu 5 Mei lepas refreshment sekali dengan saya, dia dah settle dah phase 2. Phase 2 dia dah settle dah. So 12 Mei dia dah dapat dah pass verification daripada pihak FTMO. So 12 Mei dia dah dapat dah pass verification daripada pihak FTMO. So 12 Mei dia dah dapat dah pass verification daripada pihak FTMO. So 12 Mei dia dah dapat dah pass verification daripada pihak FTMO. Dia ambil account 100k USD tu, dia trade, dia dapat profit 72k. Yang calculator tadi kejap, banyak lagi ni. Lag. Alamak. Guys, 320 orang lag. Alamak. Guys, 320 orang ni lag ke guys? Saya lag ke? Ya Tuhan. Guys, 320 orang ni lag ke guys? Saya lag ke? Ya Tuhan. Biar betul. Hello guys, saya lag ke guys? Pelik betul lah. Saya punya ni tak lag pun. Saya lag ke guys? Pelik betul lah. Saya punya ni tak lag pun. Lagging dia lag macam mana tu? Lain macam tu. Lain macam. Mana tu? Lain macam. Ramai yang rakam lag teruk. Alamak. Lag teruk.
Alamak. Lag teruk. Alamak. 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 Cakap ulang-ulang. Saya cakap sekali je. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Hello. Okey dah okey dah kan? Which is Which is tak ada tu sir. Macam boomerang sir guys. Okey tak ni? Okey tak lagi ni? Betul-betul goblok betul lah saya punya connection kat rumah ni. Okey dah. Okey dah ke? Dah steam dah tadi kan? Dah high dah kan? Boleh pula dia potong line. Dia nak kena tunjuk cawan saya rasa ni kan. Macam mana? Okey lah. Kena pindah rumah lah jawab dia kan. Betul nampak cawan lah. Sebab memang saya tunjuk cawan ni kan. Ini nak kena apa? Ini nak kena tunjuk cawan ni kot. Baru okey kot. Kejap guys, saya nak tukar saya punya position kejap. Saya nak tukar saya punya position dulu, okey? Mana nak tahu kan kat sini dia tak lag sikit kan. Kat sini cawan mahal ni. $10. Okey, tunjuk kapet. Tak adalah. Nak kena internet ni itulah tu kan. Kejap, sekarang okey tak lagi? Tukar rumah bini muda cikgu. Alamak. Lampu yang mahal tu. Pelik betul lah korang ni. Okey tak ni? Sorry tau. Agak-agak goblok sikit lah internet rumah ni kan. Cikgu kalau nak jadi student boleh lagi ke? Boleh. Okey, so kejap. Saya atur nafas dulu, okey? Kejap. Lampu rumah ni ada tau. Dia warna kat sini pula. So dia terpampang warna biru tu. Dia terpampang warna biru tu kan. Kejap, saya nak buka apps dulu. Dia jadi warna biru kat sini. Kejap. Saya nak tutup lampu dulu guys. Lepak lu. Saya tutup lampu dulu. Mantai dulu. Saya dah tutup lampu dah. Okey? Saya dah tutup lampu dah. Lampu warna gold. Betul. Apa dia saya punya favorite. Ya Tuhan. Okey? Semua dah okey? Semua dah ngam dah? Okey? Santai guys, lepak lu. Kejap, bagi saya minum air kejap. Ni. Sikit lagi tadi ni saya nak end ni. Sikit lagi ni. Oh. Okey. Alhamdulillah. Guys, dalam ni ada dalam 260 orang. Boleh tak korang payung saya 100k like ni? Sikit lagi ni 100k like ni. Sikit lagi ni, tak lama dah, tak jauh dah. Sikit lagi tu. Boleh tak ni? 100k like ni, boleh tak? Sikit lagi tu. Let's go. Tak ada masalah. On the way cikgu. Bang, berapa akaun 100k? $500 sahaja. Sabar saya Datul. Saya Datul dah tak tahan dah tu. Sabar. Santai dulu. Lepak tepi dulu. Bagi saya atur nafas dulu kan. Ingat ada hantu tadi kan. Okey. So, potong cikgu terus lupa ilmunya. Itulah tu kan. Saya pun tadi duk high kan. Duk layan kan. Duk semangat.
Guys, dalam ni kalau korang payung saya 200k like, saya akan overtime tau. Saya akan overtime sampai pukul 1 pagi. Sekarang nak dekat pukul 12 dah. So kalau kata korang nak saya overtime, payung saya 200k like dulu. Dah lama dah kan tak dapat 200k like kan. Sejak saya buat live masa weekday ni kan. Pelik betul kan weekday punya penangan ni kan. Okay, so Sir, syukur sir, $100 ke $600. Hantar feedback dekat saya punya admin. Okay, hantar feedback kat saya punya admin. So, dalam ni ada dalam 270 orang. Mana yang belum follow saya dekat TikTok lagi, korang boleh tekan button follow dulu. So, dalam ni ada dalam 270 orang. Mana yang belum masuk ke dalam saya punya channel Tele, korang boleh tekan link 3 ni, nampak tak? Link 3. Tekan link 3 tu, so dia akan keluar benda ni tau. So, apa yang korang kena buat, korang santai dulu, sabar dulu, dia akan keluar benda ni. Korang tekanlah free channel Tele. So, dia akan bawa korang masuk ke dalam Hanifah Rahmat Jeni. So, tekanlah button join dekat sini. Tekan button join. So dalam ni apa yang saya buat? Dalam ni saya akan update mapping yang saya masuk untuk minggu tu. So macam minggu ni kita dapat gain dalam 1000 pip lebih. Total kita punya collection dekat mapping. So dalam masa yang sama dekat channel ni juga saya nak educate korang untuk menjadi professional trader. Saya nak educate korang lah. Tak adalah korang masuk dalam channel ni dia macam tu je kan, tak ada progress kan. Saya nak korang ada progress. Mapping mantap cikgu, nak lagi hantai dulu kan. So dalam ni juga saya pun akan bagi, saya dengan team saya akan bagi signal. Nampak tak ni hari apa hari tu? 25 Julai. Kita orang ada bagi buy gold. So buy gold ni pun terus hit kepada 100 pip. Terus hit kepada 100 pip. So target mingguan saya pun dah capai dah dengan satu setup. So simple lah, kalau kata target mingguan saya dah settle, saya pun tak adalah nak fokus sangat dengan trading kan. Buat apa kita nak fokus sangat? Grup Telegram cikgu ada satu je kan? Betul, ada satu sahaja. Untuk public punya channel saya ada satu sahaja. Saya tak pernah buat investment, saya tak pernah buat kripto pelik-pelik, tak pernah. Saya tak pernah buat benda tu. Investment saya tak pernah buat. Deposit $100 2 jam jadi 1 juta. Benda-benda macam tu korang jangan percaya tau. So bang, next week tolonglah saya. Kamu kena tolong diri kamu, Muhammad Husaini. Fokus masuk dalam ni. So belajar slow-slow. Tak boleh nak recover terus 2k USD tu. So benda tu makan masa sikit, tapi benda tu boleh recover. Okay, so mana yang dalam ni 250 orang ni, mana yang nak join dalam saya punya program mentorship, mana yang betul-betul nak belajar dengan saya, mana yang betul-betul nak belajar dengan saya, copy trade tak ada ke? Mungkin tahun-tahun ke depan barulah kita orang akan buat. Tapi sekarang ni kita lebih fokus kepada education lah. Okay, so mana yang belum follow saya dekat IG, korang boleh tekan ikon IG ni kat sini. Tekan ikon IG ni, so dia akan bawa korang dekat IG. So dekat sini pula bahagian IG ni ada e-video yang saya dah buat dah. Nampak tak? Saya ada buat e-video dekat korang. Ni 7 minit, ini 8 minit. So korang belajar kat sini dulu. And mana yang nak belajar dengan saya, 100% ilmu yang saya pakai dalam trading, korang boleh contact admin saya. So saya ada buat satu program tau. Saya ada buat satu program belajar dengan saya selama setahun. So mana yang nak attend program tu, korang boleh contact admin Nadia. So akan ada fees dalam 999. Kalau kata nak belajar dengan saya untuk setahun, korang just bayar fees RM1,000 saja. So korang boleh contact admin Nadia and korang buatlah registration korang. So mana yang ada masalah ekonomi, nak bayar sebanyak 2 kali pun boleh. Saya benarkan untuk korang buat benda tu. Okay, mana yang betul-betul nak belajar dengan saya tapi nak buat payment 2 kali, nak buat payment 2 kali, korang bolehlah contact admin Nadia. Saya bagi kelonggaran untuk korang buat payment 2 kali. Okay, so korang boleh contact dengan Nadia. Bila closing payment saya beri peluang dulu saya. Apa tu? 3 kali tak boleh. Program start bila? Program akan start bulan 9, pertengahan bulan 9 nanti kita orang akan start. Setahun korang akan belajar dengan saya. So kalau kata tak pandai lagi, saya pun dah tak tahu lah nak buat macam mana kan. Mungkin kena berubat dengan cara kampung Okay, so guys, tadi saya lag dekat mana?
Saya lag dekat mana guys? Saya boleh explain tak kenapa gold buy tadi tu? Breakout by H1. Belajar dekat mana cikgu? Dekat Zoom. Dan kita pun akan buat kelas face to face. Latest payment se. Apa tu? Abdul. Prop firm student. Okay, so prop firm student. Saya nak tunjuk result student saya dekat korang. So, lag dekat lot size. Betul ke? Lag dekat lot size ke lag dekat prop firm student ni? Kira-kira lot size. Sir, ada sell gold tak masa ni? Ustaz ada. Prop firm. Okay. Banyak yang cakap saya lag dekat prop firm kan. So, untuk trader, saya nak bagi tahu dekat korang, saya nak tunjuk dekat korang reality tau dalam trading. Saya nak tunjuk dekat korang satu reality dalam trading. Ada yang cakap nak jaga $100 boleh deposit dah. So benda tu kalau tanya saya, dia salah tau. Kalau kata nak deposit $100, lepas tu cakap $100 ni nak jaga $100 tu tak boleh tahu untuk jaga dengan selamat dan untuk long term. Sebab jaga ni, kalau korang nak tahu, jaga istilah jaga okay? Istilah jaga guys, sikit lagi tu nak 200k like tu, saya nak overtime sampai pukul 1 pagi. Istilah jaga ni, risk korang untuk satu setup, risk korang yang betul-betul jaga 0.5% sehingga 1% sahaja. Cikgu pakai broker apa? Adalah beberapa broker yang saya pakai, antaranya JMI. So risk korang kalau kata nak sembang jaga nak berbicara berkenaan risk korang hanyalah 0.5% hingga 1%. So korang masuk $100, korang deposit $100. 0.5% daripada $100 ni berapa dolar guys? Berapa dolar 0.5% tadi ni? Berapa dolar guys 0.5% daripada $100? Saya nak tanya kat korang. Guys, let's go guys. $5 biar betul. Akmal. Max. So jawapan dia 0.50 USD saja. So korang boleh tak floating 50 sen? Boleh tak benda ni? Benda ni bukan jaga Benda ni korang tak boleh tahu nak buat dekat personal account korang. 1% ni baru $1. 1% ni baru $1. $1 daripada $100 adalah 1%. So benda ni tak boleh. Kalau korang buka lot paling kecil pun 0.01, SL korang boleh ke 1 pips, 10 pips? Boleh tak korang nak letak SL korang 5 pips? Boleh tak? Kalau kata boleh. Tapi kalau kata korang tak boleh nak letak SL 5 pips, korang masuk lot 0.01 dekat akaun $100, yang tu bukan jaga Yang tu bukan jaga yang tu bukan jaga tahu. Spread pun dah 35 akaun standard, betul? Tinggal lagi 15 point untuk korang floating. Boleh ke buat benda tu? Kalau kata boleh, yang tu korang jaga lah. So untuk reality trading, penjagaan ni 0.5% tau. Kalau korang tak percaya dengan statement saya ni, korang boleh tanya dekat prop firm trader. Boleh tanya dekat prop firm trader yang lain. Boleh tanya dekat prop firm trader, macam mana dorang jaga macam mana dorang jaga untuk dorang trade account prop firm. Dorang tak full margin tau. Account prop firm, trader prop firm, funded trader, dorang tak full margin. Untuk gold tak boleh, untuk pair basic boleh, tak boleh juga. 10 pip. Macam mana korang nak masuk entry? Dekat Euro USD paling slow pun tak boleh. Sebab kita pakai structure based on H1 dengan H4. So tak boleh. Sebab saya itulah yang saya boleh cakap kan, tak boleh lah. Senang cerita tak boleh. So kalau kata korang nak jaga nak masuk game trading ni untuk long term, okay, korang nak masuk field ni, korang nak masuk lapangan ni untuk long term, korang kena trade dekat modal yang besar. Sebagai contoh 100k USD. Tapi korang jangan pula pergi ambil loan. SL pun 300 points, betul, 30 pip.
Faham tak? So korang jangan pergi ambil loan pula, nak pergi buat loan dengan bank. Sebab apa? Sebab nak deposit besar. So kalau tanya saya, ada salah satu lagi cara untuk korang trade dekat capital yang besar. Sebagai contoh, korang trade dekat prop firm. So student saya ada satu student, gini salah satu student saya. Korang tengok balik 12 Januari 2022 dia hilang tune tau. Nampak tak? 12 Januari dia hilang tune. Dia bagi tahu kat saya, dia time ni dia baru balik daripada Tanah Suci. So dia balik daripada Tanah Suci, dia hilang tune tau. Masa sebelum tu lagi, sebab dia fokus dengan kerja dia apa semua kan. So dia hilang tune. So 12 Januari ni saya ada buat live, saya ada contact dengan dia. Aku buat personal Zoom dengan kau. So kita orang pun dah buat Zoom dah. Saya pun dah recap dengan dia one to one. Sabar, saya Datuk Nisa. Ini nak kena kan ni kan. Kejap lagi. Kamu tak nampak kot live saya ni. Sabar. So 12 Januari dia hilang tune. Nampak tak tadi? 12 Januari so sampai 23 April, dalam masa 3-4 bulan dia ambil masa untuk dia belajar balik lah. So dalam masa 23 April dia settle dah phase 1. Dia dah settle dah phase 1. Lepas tu 23 April tau, 5 Mei pula, lepas beberapa hari dia dah settle dah phase 2 dia. Dia dah settle dah dengan phase 2 dia untuk akaun 100k. So 12 Mei pula dia dah dapat dah sijil daripada FTMO. Faham tak? Dia dah dapat dah sijil daripada pihak FTMO yang mengatakan dia dah menjadi funded trader dekat company diorang. So apa yang dia buat, daripada akaun 100k USD tadi tu, dia flip akaun ni kepada 72k USD. So 72k USD ni dia boleh withdraw lah, sebab akaun ni akaun real. Faham tak? So profit split dia 90% kalau tak silap saya. So akaun ni saya Datuk Nisa tadi tanya berapa fees dia. $500 sahaja fees dia. Akan ada phase 1 dan akan ada phase 2. Lulus dulu phase 1, lulus pula phase 2, $500 tu dia bagi balik. Jangan takut, company tak ambil $500 tu. Boleh beli pula akaun 100k yang baru. Tapi kena lulus dululah phase 1 dan phase 2. Kalau kata fail, company ambil lah. So student saya juga ada yang beli kereta. Dia beli Ford Raptor. Nampak tak? Down payment hasil trading, hasil ni sejak belajar dengan saya. Serius tak tipu saya. So student saya pun banyak. Kalau kita nak cerita pula pasal student saya ni, 3-4 hari pun tak habis guys. So itulah guys. So mana yang nak belajar dengan saya, korang boleh contact dengan admin Nadia. Link ada kat bio, okay? Tekan link dekat bio. Profit dia berapa cikgu dari akaun 100k? 72k USD. So korang boleh contact dengan admin Nadia. Susah ke senang nak lulus tu cikgu? Saya boleh bagi tips dekat korang. 2 setup pun korang dah boleh lulus dah phase 1 untuk phase 1. 2 setup, okay? 2 setup korang dah boleh lulus dah untuk phase 1. Dan 2 setup untuk korang lulus phase 2. Saya boleh ajar benda tu. And benda tu saya akan ajar kat student saya. So kita sembang dulu pasal syllabus student saya. Okay? Kita sembang dulu syllabus kelas yang saya nak mengajar nanti ni. So kelas yang saya nak mengajar nanti ni, saya akan buat kelas selama setahun tau. Saya akan mengajar korang selama setahun. Salah satu kebanggaan menjadi seorang cikgu tu melahirkan anak murid yang berkualiti. Terbaik betul. Actually kan, kepuasan saya bila mengajar ni, bila saya dapat tengok student saya tadi tu yang tak tahu pasal holding position, tak tahu nak entry dekat mana, dia tak perlu pun. Orang cakap nak jadi jutawan, nak jadi student saya nak kena jadi jutawan baru saya bangga. Benda tu tak pun. Kalau kata korang dah ada progress dalam trading, korang student saya dah bangga dah. Sebab apa? Sebab saya tahu sakitnya hilang tune, sakitnya tak ada arah dalam trading ni macam mana. Sebab saya pun lama, saya hilang tune lama dalam trading. Saya tak dapat tune saya dalam trading lama. So bila dah dapat tu, kepuasan tu dia ada dekat pelajar dan dia akan ada juga dekat cikgu. Sebab cikgu tu lah yang lahirkan student tu. Faham tak? Tapi at the end of the day, korang dapat ilmu, korang sendiri kena belajar dan korang sendiri kena all out.
Cikgu tu orang cakap pengantara saja. So topik yang saya nak mengajar dalam kelas saya, inilah silibus-silibus yang saya akan mengajar nanti. Introduction of support resistance, breakout trading system, apa semua ni kan. So silibus satu lah banyak. So bonus pula, bonus ni korang tengok bahagian bonus. Saya akan mengajar which is so bonus saya akan bagi kelas ni selama setahun. Saya akan guide korang selama setahun. So dalam masa setahun tu kita akan buat refreshment kelas daripada Zoom lah. Kita akan buat refreshment seminggu ataupun 2 minggu sekali dekat Zoom. Dalam masa yang sama saya pun dah buat nota dengan e-video untuk student. And every weekend pula kita akan buat weekly mapping. Yang ni complete SOP lah. Apa yang saya nak terangkan dekat korang, complete SOP. Dalam masa yang sama juga kita pun akan buat live trade high impact punya news. Dan akan ada offline class. So nanti korang boleh jumpa dengan saya secara face to face. Bang, analisis untuk goal hari Isnin apa? Besok baru saya terang. So kita orang pun akan buat trading contest. Trading contest pun kita orang akan buat. Dan saya akan letak price tu, gift tu sehingga 10k ringgit. Okay. Dan last sekali yang paling penting, kita orang pun akan buat prop firm challenge. Offline class ni macam mana cikgu? Kita orang akan buat kelas secara face to face. Kita orang akan buat kelas secara face to face dekat Cyberjaya. So mana yang daripada Indonesia ataupun Brunei ataupun Singapura boleh je join. Tapi kena beli tiket flight lah untuk sampai dekat Malaysia. So fees yang saya letakkan macam mana bila Brunei. Kita orang takkan buat kat Brunei tau, sebab majority student saya ni daripada Malaysia. So kita orang akan buat kat Cyberjaya Malaysia. So fees yang saya letakkan hanyalah 999 saja. And kalau korang nak tahu, registration ni saya buka masa 17 Julai. Sekarang dah 29 Julai, betul tak? Sekarang dah 29 Julai. So registration ni saya nak 50 student saja, tapi dah dapat dah 50 student. So banyak demand yang request untuk saya extend. So apa yang saya buat, saya dah extend dah registration. So dalam ni ada dalam 200 orang. Kalau kata korang nak attend program yang saya nak buat ni, korang boleh contact dengan admin Nadia. Korang contact dengan Nadia and cakap kat dia, "Hai, nak register program HR." Cakap je kat dia, "Hai, nak register program mentorship HR." Settle. Tunggu saja dia jawab. So guys, boleh kita sambung tak ni? So kalau kata dalam ni ada dalam 200 orang ni betul-betul nak belajar dengan saya, korang boleh contact. Sudah dalam waiting list, faham? So dah ada dalam waiting list tu, nanti saya akan update pula next step. Okay? Jangan usia Nadia pula. Jangan. Nak kena ni kalau yang nak try Nadia, tak boleh. Offline class ni bila dari luar Malaysia macam mana cikgu? Ada face to face Zoom ke tak ada? Macam mana kita nak buat face to face Zoom guys? Macam mana kita nak buat face to face Zoom guys? Kita akan buat face to face class. Korang boleh jumpa depan-depan dengan saya. Korang boleh tengok saya. Cikgu, teknik hari tu. Teknik apa tu? Teknik apa tu? So next ni saya nak terang dekat korang. Buka kamera. Tak boleh. Tak boleh. Okay, so saya nak terang kat korang pula macam mana kita nak sambung dengan korang. Saya nak sambung dekat korang untuk movement cell ni pula. Boleh tak boleh ni guys? Untuk movement cell ni pula, saya nak terang kat korang kenapa gold boleh melakukan penurunan selepas dia dah hit kepada TP saya. Nak tak ni? 200 orang ni komen banyak-banyak guys. Barulah engagement saya punya live ni naik. Komen banyak-banyak. Let's go. Ni komen pun tak banyak. Macam mana ni? Boleh. Let's go. Hey guys, 160k like dah tu kan. Nak dekat 200 dah tu kan. Sikit lagi. Capai 200 saya overtime lah. Kalau tak capai 200k like tu, saya urut dulu lah. Layan lah chips kan. Malam minggu kan. Kalau kata korang tak dapat 200k like, inilah tempat seterusnya saya. Dengan chips pula kan. Okay, 300 sampai pagi. Mampus, sakit tengkuk saya. Okay, so movement cell ni pula, jom kita tengok.
Jom kita tengok. Untuk movement sell ni, kalau kita tengok balik, level yang kita boleh monitor sell ni adalah di level time frame resistance daily tau. Okay? Reason kenapa gold boleh melakukan penurunan, level kenapa gold boleh melakukan penurunan adalah disebabkan apa ni guys? Korang cuba komen. Benda ni benda apa guys? Benda ni benda apa? Benda ni benda apa guys? Yang atas yang saya lukis ni. Point ni kita namakan sebagai point apa ni? Ni benda apa? Benda yang paling basic. Breakout. Salah, Rudy. Apa benda tu breakout? Double top. Breakout. Bukan breakout. Benda yang paling simple tu. Itu adalah resistance. Inilah yang kita namakan sebagai resistance. So bila price sampai ke dalam kita punya resistance, fokus kita nak cari buy ke kita nak cari sell dekat sini? Kita nak buy ke sell? Kita nak buy ke sell guys? Korang cuba komen. Kita nak buy ke kita nak sell ni? Kita nak sell, kita nak sell, kita nak sell, kita nak sell. So, masa gold melakukan penurunan sebatang ni, masa gold turun hari tu, malam tu saya ada buat live tau dekat TikTok. Malam tu saya ada buat live dekat TikTok. And malam tu, banyak yang sedih. Banyak yang komen dan dorang bersedih. Sebab apa? Sebab dorang masuk buy. So, saya pun pelik lah. Pak Wel cakap minggu ni gold nak fly. Faham? Saya pun pelik. Kenapa dorang bersedih? Sebab apa? Market dah sampai key level resistance. Market dah sentuh key level resistance untuk kita fokus kepada sell. Kenapa kita nak fokus kepada buy pula? Kenapa kita nak lebih-lebihkan kepada buy? Lepas news live betul. MC tak set TP lah tu. Betul lah. So itulah kan. Susah. Alamak. So korang kena tahu dekat mana korang nak start, dekat mana korang nak exit. Korang nak entry kat mana, korang nak exit dekat mana. Benda tu korang kena tahu. Time frame apa ni bang? Time frame daily. Time frame apa? Time frame daily. Gold daily. Tak lihat high time frame untuk direction. Betul. Cikgu MC kau. Saya tak MC. Alhamdulillah minggu ni saya grow dengan cemerlang. Alhamdulillah. Target profit saya dah settle dah. Masa gold buat kenaikan 100 pip. Gold ada buat kenaikan 100 pip and setup buy tu pun saya dah kongsikan dalam saya punya channel. Saya dengan team saya dah release dah setup buy. Kita tengok dulu target saya dah settle hari apa? 25 Julai dah settle dah. Kita orang ada release setup buy. So minggu ni ada satu setup saja yang kita orang bagi. Nampak tak? So kita orang ada bagi release buy. Market pun dah hit dah. So target profit saya untuk minggu ni dah settle lah. So buat apa lagi kita nak fokus kan? Yang buy pula hari Jumaat tu saya ada masuk buy, tapi saya ada masuk lot kecil je, 0.33 sahaja. Saya tak adalah nak layer. Sebab apa? Sebab satu dah Jumaat, satu lagi target profit saya dah capai. So, jom kita tengok kenapa gold boleh melakukan penurunan. Sebelum tu saya nak tanya kat korang, masa dia turun ni ada news unemployment claim, betul tak? Ada news unemployment claim. Kalau tak silap saya, news tu pukul berapa? Saya dah tahu dah, tapi saya nak tanya kat korang. News tu pukul berapa guys? Let's go. Saya nak tengok. Ada tak yang alert dengan news tu? Ataupun tak tahu? News tu pukul 8.30. Tak alert. Alamak. 8.30. So news tu hari Khamis 8.30 malam ada satu news yang dirilis pada pukul 8.30 unemployment claim. So Pak Long Tepen salah tu pukul 8.30. So pukul 8.30 8.30 malam. Okay, saya nak ajar kat korang satu knowledge lah. Saya nak masuk setup news. Untuk korang nak masuk setup news, saya nak bagi tips dekat korang. 8.30 malam. Betul tak? 8.30 malam. Closing candle time frame berapa yang ada dekat 8.30? Closing and open candle time frame berapa yang ada?
H1. Lain macam H1 8.5. Lain macam H1 yang ada 8.5. Ini Zubaidi ke ni? Ini Zubaidi ke yang cakap buku H1 tadi tu? Hey Zubaidi. Hey Zubaidi ke ni? So 8.30 malam ni saya nak bagi tahu kat korang satu tips, okay? Saya bagi satu tips untuk korang trade news. Saya nak bagi satu tips untuk korang trade news. Dalam ni pun ada dalam 220 orang, okay? Okay, 220 orang. So saya nak bagi kat korang satu tips. Hati kau keras Zubaidi, Zubaida tu. So 8.30 ni, 8.30 malam untuk tips untuk news. Tips untuk news. So saya nak tanya kat korang, news high impact betul tak? News high impact. News high impact dalam trading. News tu warna merah betul tak? So news high impact, kita boleh target news tu nak bergerak dalam jarak yang jauh ataupun dia nak cucuk-cucuk je. Hari ni topik apa cikgu? Makan siang tak lagi. Apa lauk korang hari ni? So saya nak tanya kat korang, news yang high impact, dia punya impact dia terhadap market berapa jauh? Dia besar ke tak besar? So news high impact ni, dia punya impact terhadap market dia besar lah. Dia bukan cucuk-cucuk. Sebab news ni dia ada 3. Dia ada tak ada impact, medium impact dengan high impact, kalau tak silap saya. So news 8.30 malam hari Khamis hari tu ada news unemployment claim. So news tu dikategorikan sebagai high impact punya news. So bila news yang bersifat high impact, kita boleh tahu market tu akan bergerak dalam keadaan yang volatile. Dia akan turun, okay, ataupun dia akan naik dalam skala yang besar. Yang ni satu knowledge yang saya boleh kongsikan dekat korang. Okay, ni basic, okay. Tapi korang kena tahu news, jenis-jenis news kan. So bila market bagi satu news yang bersifat volatile, kita dah tahu market ni berpotensi untuk dia melakukan satu kenaikan ataupun penurunan yang besar. Tak kisahlah 300 pip ke 100 pip ke. Kalau tanya saya, 100 pip dan ke atas tu dah besar dah untuk news. 100 pip plus tu dah besar dah. So bila market, kita dah tahu ada news yang impact untuk market USD. Korang nak trade masa news ke korang nak trade selepas news untuk korang gain profit yang banyak dengan account yang willing to lose lah. Sebab korang nak trade news kan, korang tak boleh nak trade dekat personal account korang. Korang tak boleh nak trade dekat main account korang. Korang nak trade masa news ke untuk gain profit tu. Dia kalau kata korang nak trade after news, benda tu dia dah mungkin lah masa news tu kan, kat sini tau. Kat sini korang tak dapat dah point yang paling atas. Mungkin dekat sini, mungkin kat sini. So untuk dapat profit yang maksimum untuk trade masa news, kita kena trade masa 8.30 hari. Ni cara saya trade, okay. Saya akan masuk dalam pukul 8.20 malam. 8.20 malam saya akan masuk lah. Untuk news macam 8.30 kan, saya akan masuk 8.20 ke 8.29. 8.29 malam. Depends on structure lah. Depend on structure. Kalau kata saya nampak movement market malam tu, dia nak spike dulu, okay. Kalau kata saya nampak dia nak spike dulu, baru dia nak naik, ataupun dia akan terus terjun. Kalau kata dia terus terjun, saya tak akan pending order sell ke apa ke. Saya akan terus entry, instant entry. Yang tu cara saya untuk trade news. Tapi andai kata saya nampak market berpotensi untuk dia spike, saya nampak market ni ada potensi lah untuk dia spike, saya akan trade. Saya akan pending order dekat level-level bawah ni. Sebagai contoh saya nak tunjuk kat korang lah kan. Takut pula korang kata saya overclaim. So macam minggu ni, mana yang belum follow saya dekat IG, korang boleh tekan icon IG ni. So dekat IG, saya ada post entry saya untuk macam mana nak kesan spike saya. Student saya saja yang boleh tahu benda tu. So macam news FOMC, macam mana cikgu tahu dia nak spike dulu? Kejap lah, saya nak tunjuk kan macam mana saya tahu kan. Tu tak ditunjuk. Saya tunjuk result saya entry. Nampak tak ni? Ada hari apa? Hari Rabu kot, pukul 3 pagi. Rabu 2 pagi hari Rabu 2 pagi ada news FOMC. So ni sebelum news tau. Ni sebelum news.
Ni sebelum news. Okey, ni sebelum news. Saya ada masuk buy kat bawah ni. Dan saya ada masuk buy lagi kat bawah ni. So apa yang saya tengok, masa FOMC tu, bila data tu nak release, bila news tu nak keluar, saya nampak gold ni akan spike dulu tau. 2:30 pagi tu press conference dia. Press conference dia. Tapi 2:30 tu pun ada juga. So bila kita tengok, sebelum 2:30 tu, okey, sebelum 2:30 tu, saya nampak gold ni akan spike tau. Saya tak nampak dia akan terus terjun ataupun dia terus pacak. Saya tak nampak keadaan tu untuk FOMC yang lepas. Saya tak nampak keadaan tu dia nak terus pacak kan, ataupun dia nak terus terjun. Saya tak nampak keadaan tu. Apa yang mata saya nampak dia melakukan satu spike dulu. Itu target saya untuk gold, untuk FOMC. So apa yang saya buat, saya letak pending order tau. And video ni saya record selama sejam. So korang tengok jenis sejam saya macam mana. Okay, ni before tau. Saya letak pending order. Kita tengok. Dia hit tau pending order. Dia spike lah. Nampak tak? Dia spike saja. So mana yang instant sell, yang full margin sell, dia running profit sikit saja sebelum dia MC. Faham tak? So kita tengok lah ni kan. Kita tengok analisis gold untuk Isnin bang besok. Entry lot saya kecil je, 0.1. Ni sejam tau guys. Lama. Pukul 2.40 baru dia start running. Lepas ada dalam proses press conference tu. Saya masuk lagi instant buy. So santai-santai dulu. Lepas tu baru dia start naik. Barulah dia ready untuk naik. So sebelum dia nak ready untuk naik tu, dia collect dulu, dia isi minyak dulu. Saya buy dah lagi. Nampak tak? Breakout buy, masuk zone collect order, bukan? Alisha. Settle dah movement masa FOMC. So news ni kita kena tahu. Kita kena detect, tapi macam saya cakap lah, analisis ni tak adalah 100% win. Benda tu tak ada. Benda tu tak akan ada. So sebelum market nak melakukan spike ataupun dia nak terus pergi, benda tu kita boleh analisis dulu. Confirm buy, pandang dari mana cikgu? News 2.30 ke cikgu? News ada dua, pukul 2 dan 2.30. 2.30 tu press conference dia. So tips dia candle M30 ke? Okay. So news ni korang kena tahu tau. Bila news ni bergerak, 8.30 ada news high impact. Okay? 8.30 ada news high impact. So korang kena tahu tau, market ni akan bergerak dengan volatile. Andai kata korang nak tunggu breakout H1, okay, so tak break resistance sebelumnya, adalah tips dia untuk news ni yang lain. Itu lain lah kan, macam mana saya detect untuk dia spike kan, itu lain lah. Tapi masih tergolong dalam technical analysis. So 8.30 ni closing candle time frame mana yang ada, akan ada M30, akan ada M15. Okay, M15 pun closing masa pukul 8.30. Lepas tu ada closing M5. Yang ni paling kecil lah. M1 saya tak tengok pun. Tapi yang paling penting adalah dua time frame ni. Dua time frame ni saja yang melakukan closing candle. Macam mana cikgu entry dekat jarum tu? Pengalaman. So, nampak tak? Time frame ni saja yang closing. Ni saya nak masuk topik closing candle lah. Time frame ni saja yang closing. So korang kena tahu tau, news 8.30, korang boleh tak tunggu breakout H1? Boleh tak tunggu breakout H1? Saya nak tanya kat korang, korang dapat tak entry kalau tunggu breakout H1? Ada news ni, 8.30 ada news ni. 8.30 ada news ni. 8.30 ada news ni. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab boleh dek. Sebab apa tak boleh? Sebab tak ada closing candle H1 masa pukul 8.30. 8.30 tak ada pun H1. H1 tu pukul 9 dek.
H1 ni pukul 9. Pukul 9 malam. 9 malam, market dah gerak dah. Market dah gerak dah. Zubaidi kata boleh. Zubaidi nak kena kan. So H1 ni kalau kata nak tunggu dia 9 malam. Dia 9 malam. 8.30 ni M30 dengan M15. Market dah sunam-sunam. Betul. Kalau refer 8 PM boleh ke sir? Boleh. Tapi korang kena tahu. Kalau kata pukul 8, korang nak refer pukul 8. Bagus soalan daripada Madi. Mantap soalannya. 8 malam korang nak fokus 8 malam. Contoh korang buka structure dekat H1 macam ni. Cantik. 8 malam market dekat H1 macam ni. Ni dekat H1. So korang nak buy ke korang nak sell? Saya nak tanya kat korang 250 orang ni. Breakout buy pun tak ada. Breakout sell pun tak ada. So korang nak refer mana ni? Macam mana korang tahu korang nak sell? Macam mana korang nak tahu korang nak buy? Buel. Macam mana ni? Buy TP kecil macam mana korang confirm dia akan buy kat support ni ataupun dia pecah? Korang cakap buy kan? Banyak cakap buy tau. Banyak cakap buy. Kita tengok masa H1 tadi tu. Ambil korang. Ni structure yang saya lukis tadi tu. Ni. Sebiji macam tadi saya lukis. Korang fokus buy. Apa jadi ni? Jadi bye-bye betul tak? Jadi bye-bye. Jadi breakout. Jadi MC Muiz Mus. Jadi MC. Fokus buy, bye-bye. So tips yang saya boleh bagi kat korang, tips yang saya boleh bagi kat korang. News 8.30 tau. 8.30 malam. Korang refer lah dekat time frame H1 untuk pukul 8 malam. Refer dulu H1 pukul 8 malam. Andai kata H1 pukul 8 malam, dia bagi macam ni. So korang bolehlah fokus untuk sell. Okey, yang ni clear. Zubaidi lah tu pergi buy. Tapi andai kata H1 pukul 8 malam clear macam ni, korang bolehlah fokus untuk sell. Akan tetapi akan ada keadaan yang market buat bentuk macam ni. Assalamualaikum anak anda, tumpang belajar boleh? Waalaikumsalam ibunda, boleh. So